Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Majlisati Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar yang baharu. Upacara berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka Anakda dan Adinda Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan, Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain. Mulai dari 28 hari Oktober 2023 hingga 27 hari Oktober termasuk kedua hari tersebut, diperbuat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, Hijrah Nabi Muhammad SAW 13 Rabiul Akhir tahun 1445 bersamaan dengan 28 hari Oktober tahun 2023, yaitu tahun ke-56 di atas takhta kerajaan negara Brunei Darussalam. Seterusnya diikuti dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia oleh The Right Honourable Sir Peter Henry Gross, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar di Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. I, Sir Peter Gross, solemnly and sincerely affirm that I will well and truly serve His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam in the office of Judge of the Supreme Court, and I will do right to all manner of people after the laws and usages of this country, without fear or favour, affection or ill will. So help me God. Hadir Yang Berhormat Penurang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Lala Utama Haji Awang Isa bin Pendatu Perdana Menteri, Datuk Lala Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Ahmad bin Penurang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Lala Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Juga hadir Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, dan Yang Arif Awang Muhammad Faizal bin Pehin Datu Juragan Laila Diraja, Datuk Seri Pahlawan Haji Kefli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Majlisati Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye, Kerajaan dan Rakyat Republik Turkiye, bersempena dengan Hari Republik Turkiye yang ke-100 tahun. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Majlisati Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China.
Dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier Republik Rakyat China, berikutan dengan meninggalnya Li Keqiang, mantan Premier Republik Rakyat China. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib, komited mengekalkan nilai-nilai integriti, kerjasama pasukan dan kecemerlangan perkhidmatan sempena ulang tahun ke-32 penubuhan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei malam tadi diadakan Majlis Makan Malam Tahunan. Majlis diadakan di Dewan Songket Hotel Antarabangsa Rizkun di Gadong. Hadir yang berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah kepada juara keseluruhan sukan antara rumah-rumah TGOC bagi tahun 2023. Majlis merupakan bukti kepada kekuatan ikatan dalam komuniti Perbadanan Taib dan komitmen kukuhnya untuk menyumbang secara positif kepada negara. Di negara Brunei Darussalam, strok merupakan punca kematian keempat dan kira-kira 400 kes strok baru direkodkan setiap tahun. Strok juga bukan lagi penyakit yang sering menyerang warga emas, mengambil kira 63% mangsa strok adalah di antara mereka yang berumur di bawah 70 tahun. Tinjauan kesihatan di negara ini, STEPS 2015-2016, menunjukkan lebih 1/3 atau 35.8% daripada orang dewasa berumur antara 18 hingga 69 tahun menghidap tekanan darah tinggi. Lebih separuh daripada semua strok dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut dalam perutusan sempena sambutan Hari Strok Sedunia 2023. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, statistik tersebut lebih membimbangkan apabila sebanyak 1/3 daripada jumlah tersebut tidak menerima rawatan. Selain itu, hampir separuh daripada orang dewasa mempunyai kolesterol tinggi, 1 dalam 4 penduduk Brunei tidak cukup aktif dan hampir 2/3 mempunyai berat badan berlebihan atau obes. Jumlah penduduk yang merokok masih lagi tinggi walaupun negara ini telah mengimplementasikan dasar tembakau yang ketat dengan hampir 1/5 daripada orang dewasa dilaporkan sebagai masih merokok. Hari Strok Sedunia disambut setiap tahun pada 29 Oktober. Pada tahun ini, tema sambutan Hari Strok Sedunia 2023 ialah Together We Are Greater Than Stroke. Bersama kita lebih daripada stroke. Tema antara lain memfokuskan mengenai pencegahan strok dan menyeru agar setiap orang mengambil tindakan untuk memahami, mengenal pasti dan menangani risiko strok. Pelbagai jenis jualan dan aktiviti diadakan sepanjang Tutong Bas, bazar komuniti hujung minggu yang diadakan di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara, Pekan Tutong. Bazar selama 2 hari hingga hari ini bermula dari 9 pagi hingga 10 malam nanti. Tutong Bas dianjurkan oleh Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Bazar komuniti hujung minggu ini antara lain bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi penduduk sambil beramal dengan menyumbang kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Jadi saya bahasalah kepada orang ramai akan dapat datanglah berkunjung ke Tutong Bas ini kerana sama-samalah kita ni membantu para pengusaha-pengusaha satu kampung satu produk, SME, dan yang paling penting adalah untuk sama-sama kita ni menyumbangkan bantuan itu tabung kemanusiaan rakyat Palestin Gaza. Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban Daerah Belait menerima kunjungan silaturahim daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim MPM Pekan Tutong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Lawatan bertujuan mengenali antara kedua pihak di samping berkongsi pengalaman. MPM Pekan Tutong juga mengalulukan Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban untuk mengadakan lawatan ke MPM Pekan Tutong. Pasukan dikir gabungan Majlis Perundingan Kampung dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Keriam Daerah Tutong menjuarai pertandingan dikir Syarifil Anam anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Anak Isteri Pengiran Aksarah Kampung Sungai Kelukus Daerah Tutong. Lima buah pasukan mewakili Majlis Perundingan Kampung dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid di bawah Majlis Perundingan Mukim Keriam menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Pertandingan buat julung kali diadakan bertujuan mendedahkan kepentingan dikir Syarifil Anam sebagai khazanah warisan Brunei. Hari Keshawanan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB memupuk semangat kerjasama serta pemikiran yang kreatif dalam kalangan pelajar selain membuka peluang kepada pengusaha tempatan memperkenalkan produk masing-masing. Dianjurkan melalui Pusat Ilmu Teras KUPU SB dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Ahli Majlis KUPU SB. Lebih kurang 50 petak jualan dan pameran ditawarkan merangkumi jualan makanan dan minuman serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Hari Keshawanan KUPU SB merupakan salah satu program ko-kurikulum kolej berkenaan yang bertujuan memperkembangkan potensi pelajar. Tentunya apa yang kita harapkan adalah pelajar-pelajar KUPU SB ini akan dapat mempraktikkan ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam bilik kuliah kerana KUPU SB ada menawarkan kursus mengenai dengan keusahawanan dalam pendidikan Islam. Orang ramai dialulukan untuk datang ke Hari Keshawanan KUPU SB bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang ini. Peti tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 turut dibukakan sepanjang Hari Keshawanan berkenaan. Ikuti bahan berita selanjutnya selepas ini. Puluh pegawai dan pengamal perhubungan awam mewakili pelbagai kementerian menyertai program perkongsian maklumat bersama Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Emzah, pemangku pengarah penerangan selaku pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Awam, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Rombongan diberikan taklimat mengenai kepentingan memanfaatkan platform digital dalam penglibatan awam, juga termasuk dalam program mengadakan lawatan ke Pusat Ramalan Cuaca di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian sastra dan majalah mengkayahkan Pantaran Sastra DBP 2023 Bedah Karya. Projek diadakan secara maya melalui aplikasi Zoom dan penstreaman langsung ke media sosial Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadir Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dua buah karya sastra diapresiasi melalui dua sesi. Sesi pertama, novel Angin Korporasi, karya Bujang Mat Nur, Haji Bujang bin Haji Mat Nur,
penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2020 dan sesi kedua kumpulan puisi Gelora Pantai 2 karya Rahim MS Haji Ibrahim bin Haji Muhammad, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2001. Sejak Januari hingga September 2023, 294 orang dicatatkan telah memeluk agama Islam. Dari jumlah tersebut, 65 orang terdiri daripada bangsa Filipina. Jumlah itu bertambah lagi apabila seorang lagi perempuan berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadir Datin Hajah Nahriyah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Halewal Ugama. Dayang Marji Landiga Khmer kini dikenali sebagai Dayang Farah Shazadi binti Abdullah. Beliau memilih agama Islam disebabkan oleh minat yang mendalam pada ajaran Islam. I'm so interested about Islam and I decided it from my heart. And I love the culture, and as a person, I need to change also. Aktiviti kitar semula sisa kertas secara pandu lalu lebih 7 jam berjaya mengumpulkan lebih 3,000 kilogram sisa kertas, dengan sebahagian besar sisa kertas tersebut adalah daripada agensi-agensi kerajaan. Aktiviti bersempena Hari Kelestarian dan dikendalikan oleh Pejabat Wawasan Brunei selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan diadakan di kawasan letak kereta Container Park. Dengan hasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai amalan kitar semula bahan kertas yang betul, aktiviti turut didukung bersama Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan dengan kerjasama syarikat NEVO Sendirian Berhad. And also dari segi kutak-kutak ada juga yang mengantar magazine, ada juga. Sedangkan permintaan daripada orang ramai ni sangat disambut dengan baiklah. InsyaAllah akan dibuat lagi secara berkala kali. Segala kertas-kertas itu macam textbook ke buku-buku kertas-kertas putih daripada government and non-government agencies, kami bawa ke site kami dan kami prosesnya untuk jadikan tissue rolls. Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18 Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Daerah Belait dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia mengadakan kelas seni ukir buah-buahan. Berlangsung di Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Belait, kelas umpamanya diadakan bagi memberi peluang kepada para belia untuk terus bergiat aktif dalam bidang seni ukiran buah-buahan. 19 belia menghadiri kelas yang diadakan bagi mendedahkan pengetahuan dalam bidang seni ukiran buah-buahan secara bimbingan dan panduan untuk menghasilkan satu seni produk yang lebih kreatif dan profesional. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari kelas tersebut diharap dapat memberikan para belia berkenaan peluang pekerjaan dan perniagaan secara kecil-kecilan. Belajar mengukir seni buah adalah satu challenge buat semua orang dan pastinya selalu belajar itu pun kebanyakan basic bersama chef-chef yang lain di cawangan tempat kerja saya. Harapan saya adalah untuk banyak lagi belia untuk mengikuti program-program seperti ini yang diorganisasi oleh Pusat Belia Kuala Belait, kerana ianya sangat bagus dan sangat mendorong minat belia di masa sekarang.